Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah buku persediaan mengajar untuk praktikum fasa 1 buku RPH saya bagi tahun 2020. Okey, ini adalah butir-butir peribadi diri saya, Siti Rohaliza binti Sahamin. Saya tinggal di Sungai Pelik, Selangor Darul Ihsan. Pensyarah pembimbing saya ialah Puan Wahidah binti Yusof. Ini pula adalah takwim sekolah penggal persekolahan tahun 2020 selepas tempoh PKP untuk negeri Selangor. Ini pula adalah cuti perayaan 2020 bagi negeri Selangor. Hari-hari kelepasan am negeri Selangor tahun 2020. Ini adalah jadual waktu Tabika Perpaduan Ladang Sungai Linau Praktikum Fasa 1 2020. Ini pula adalah analisis peruntukan waktu TP Ladang Sungai Linau 2020. Ini adalah antara buku rujukan yang saya gunakan bagi menghasilkan RPH ini, iaitu buku pendidikan prasekolah, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran semakan 2017. Yang kedua, dokumen standard pentaksiran semakan 2017 juga, tetapi dalam edisi terjemahan bahasa Inggeris. Dan yang ketiga pula ialah KSPK English Language Teacher's Kit. Tabika perpaduan ini di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Visinya adalah peneraju perpaduan dan keharmonian negara Malaysia. Misinya pula untuk memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian negara berasaskan perlembagaan rukun negara. Motonya bersatu kita maju. Falsafah pendidikan kebangsaan digubal berlandaskan pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jeris berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan dan juga melahirkan insan-insan yang holistik. Konsep prasekolah adalah untuk menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa 1 tahun atau lebih sebelum masuk ke tahun 1, dan konsep yang digunakan ialah belajar sambil bermain dengan menekankan pembelajaran bertema. Matlamatnya pula adalah untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam segala aspek, merangkumi jeris dan juga melahirkan kanak-kanak yang holistik. Objektifnya antaranya ialah mempunyai sifat peribadi, perwatakan, konsep diri positif untuk menjadi warga negara yang patriotik dan lain-lain. Tata susila warga pendidik. Ini adalah etika guru terhadap kanak-kanak, terhadap ibu bapa dan juga masyarakat serta negara. Panduan keselamatan kanak-kanak. Antaranya ialah guru dan penolong guru mesti hadir lebih awal untuk menyambut kedatangan kanak-kanak. Pintu kelas atau pintu pagar hendaklah dikunci sepanjang tabika perpaduan beroperasi. Hanya ibu bapa atau penjaga yang dibenarkan saja untuk mengambil dan menghantar kanak-kanak dan lain-lain lagi. Kerangka kurikulum standard prasekolah kebangsaan untuk melahirkan insan seimbang yang mempunyai pemikiran kritis, kreatif dan inovatif berlandaskan kepada tunjang komunikasi, perkembangan fizikal dan estetika, kemanusiaan, keterampilan diri, sains dan teknologi, kerohanian sikap dan nilai. Antara nilai-nilai murni yang perlu dipupuk ialah baik hati, berdikari, kerjasama, kesyukuran, rasional dan lain-lain lagi.
Petunjuk pemikiran kreatif antaranya ialah menjana idea, membuat inference, menghubung kait, meramal dan mensintesis. Petunjuk pemikiran kritis pula antaranya ialah pemikiran kritis, mencirikan, banding beza, kumpul dan mengelas, membuat urutan, menyusun mengikut keutamaan, menganalisis, mengitlak, menganalogi, membuat gambaran mental dan mereka cipta. Thinking skill is making association or connection, comparing and contrasting, and the other else. Kepelbagaian kecerdasan pula antaranya ialah dari aspek linguistik bahasa, logik matematik, muzik dan lain-lain lagi. Ini adalah definisi kepelbagaian kecerdasan. Strategi pengajaran dan pembelajaran pembelajarannya pula adalah pelbagai. Antaranya berpusatkan murid, belajar melalui bermain, inquiry, bersepadu, bertema dan lain-lain lagi. Senarai nama kanak-kanak Tabika Perpaduan Ladang Sungai Linau. Ada 18 orang kanak-kanak Tabika Perpaduan Ladang Sungai Linau. Berikut adalah carta organisasi Tabika Perpaduan Ladang Sungai Linau. Gurunya adalah saya sendiri. Penolong guru ialah Cikgu Saraswati Amal. Dan ini pula antara pelajar-pelajar Tabika Perpaduan Ladang Sungai Linau yang terdiri daripada kaum Melayu, juga terdapat kaum India, kaum Melayu. Okey, ini pula adalah kaum orang asli. Di Tabika ini kami ada 3 kaum murid Tabika. Ini adalah cadangan tema mingguan prasekolah. Minggu pertama saya akan minggu pertama ialah sayangi alam sekitar. Minggu kedua buah-buahan. Minggu ketiga sayur-sayuran. Minggu keempat bunga. Minggu kelima haiwan jinak. Dan minggu keenam ialah serangga. Minggu pertama, saya memilih tema Sayangi Alam Sekitar yang bermula daripada 7 September 2020 hingga 11 September 2020. Ini adalah web utama bagi tema Sayangi Alam Sekitar, iaitu ada kawasan, jenis-jenis air, udara, fungsi, musim, kesan antaranya adalah pencemaran alam sekitar, kegunaan ataupun sumber yang boleh didapati daripada alam sekitar, cara penjagaan alam sekitar dan juga penghayatan atau nilai bagi memelihara alam sekitar. Ini adalah web aktiviti bagi tema alam sekitar berdasarkan kepada 6 tunjang. Ini adalah RPH, Rancangan Pengajaran Harian. Minggu pertama, tema alam sekitar. Untuk jadual hari Rabu, bermula dengan SOP kehadiran, main bebas, perbualan awal. Kemudian pendidikan moral, iaitu projek kita semula, rehat, kreativiti dan estetika, matematik teras dan penutup. Okey, slot 1 bagi tema Sayangi Alam Sekitar ialah tunjang kerohanan dan moral. Jom cari balang. Di akhir pengajaran, di akhir pengajaran, objektifnya adalah untuk supaya kanak-kanak mengamalkan sikap rajin dalam melaksanakan tugasan bagi mengenal pasti balang plastik yang telah dibuang boleh dicuci dan dikitas semula menjadi balang serbaguna untuk meletak makanan atau peralatan. Okey, set induksi adalah menonton bahan-bahan yang boleh dikitas semula ataupun tong kitas semula. Langkah 1, teka barang yang boleh dikitas semula.
Langkah 2, mencari balang tersembunyi. Langkah ketiga, membersihkan balang yang mereka jumpai. Kemudian penutup. Slot 2, saya memilih tunjang kreativiti dan estetika yang bertajuk Jom Hias Balang. Pada akhir PNP, kanak-kanak dapat menghasilkan karya kreatif dengan menghias balang kita semula menggunakan kreativiti sendiri dengan bahan yang diberikan. Okey, set induksi, mari menonton cara hias balang. Langkah pertama, teka hiasan balang di dalam kotak. Langkah kedua, jom hias balang. Langkah ketiga, menceritakan kegunaan balang dan juga imbas kembali atau penutup. Slot 3 pula ialah tunjang sains dan teknologi dengan tajuknya Mari Mengukur. Pada akhir PNP, kanak-kanak dapat menyusun mengikut ketinggian, iaitu ketinggian rakan mereka daripada yang paling rendah, sama tinggi dan juga paling tinggi. Set induksi, mari menonton objek tinggi dan rendah. Langkah pertama, teka bahan yang ada di dalam kotak. Langkah kedua, teka tinggi dan rendah. Langkah ketiga, teka objek tinggi dan rendah di dalam kelas dan juga penutup. Ini adalah lembaran kerja yang digunakan. Okey, ini pula adalah gambar-gambar semasa pelaksanaan aktiviti. Okey, yang ini mereka tengah menulis tinggi rakan. Okey, menggunakan unit bukan piawai iaitu daun mangga. Okey, aktiviti telah dilaksanakan. Ini pula adalah RPH untuk hari Jumaat bermula dengan SOP kehadiran, main bebas, perbualan awal, tunjang learning activity English language, rehat, kreativiti dan estetika, tunjang komunikasi bahasa Melayu dan juga penutup. Bagi slot 1, the first slot is tunjang bahasa dan komunikasi English language. The title is CVC Blending Sound. At the end of this learning activity, pupils should be able to sound out initial, medial, and ending sounds in a word, such as cap, nap, tap, map, clap, and trap. Okay, the first lesson is introduction. Let's watch. Step 1, try to guess. Step 2, make a scrapbook. CVC blending sounds. Step 3, write the CVC words. And then closure, flashback. Okay, this is the picture of the CVC blending words. Okay, this is the photo of the children while they're making a scrapbook. Slot kedua pula merupakan tunjang kreativiti dan estetika yang bertajuk Jom Hias Botol Plastik. Objektifnya, kanak-kanak boleh menghasilkan karya kreatif dengan menghias botol minuman kita semula menggunakan kreativiti sendiri dan juga bahan yang diberikan. Set induksi, mari menonton cara hias botol. Langkah 1, teka hiasan botol. Langkah kedua, jom hias botol. Langkah ketiga, menceritakan kegunaan botol kita semula dan juga penutup. Ini adalah antara gambar-gambar semasa kanak-kanak sedang melaksanakan aktiviti Jom Hias Botol. Slot ketiga pula ialah tunjang bahasa dan komunikasi bahasa Melayu yang bertajuk Jom Baca, di mana pada akhir PDP, kanak-kanak dapat membaca sekurang-kurangnya 2 daripada 4 perkataan KV-KV
Contohnya Mama, Mimi, Mami dan Memo. Set induksi, kanak-kanak menonton video berkaitan lagu vokal. Langkah 1, meneka suku kata yang berkaitan dengan ma, mimu, mememo. Langkah kedua, membuat buku skrip perkataan. Langkah ketiga, menulis dan membaca perkataan dan juga penutup. Berikut adalah gambar-gambar semasa pelaksanaan aktiviti ini. Ini pula adalah lembaran kerja yang disertakan. Minggu kedua, saya memilih tema buah-buahan yang bermula daripada 14 September 2020 hingga 18 September 2020. Ini adalah web umum tema buah-buahan iaitu jenis-jenis buah, kegunaan, bentuk, saiz, kategori buah, rasa, sumber, cara menyimpan, khasiat dan juga tekstur. Ini adalah web aktiviti tema buah-buahan dari aspek tunjang komunikasi, kerohanian sikap dan nilai, keterampilan diri, fizikal dan estetika, kemanusiaan dan sains teknologi. Ini adalah RPH bagi hari Rabu yang bermula dengan SOP, main bebas, perbualan awal, bahasa Melayu, rehat, matematik teras dan juga penutup. Slot 1, saya memilih tunjang komunikasi bahasa Melayu yang bertajuk Jom Baca. Bagi tajuk ini, kanak-kanak boleh menulis dan membina perkataan sekurang perkataan KW. Contohnya kereta, kerusi, berudu dan keladi. 2 daripada 4 perkataan tersebut. Set induksi, mari menonton. Langkah 1, teka suku kata. Langkah 2, membina buku skrip perkataan. Langkah ketiga, jom tulis dan baca. Penutup, imbas kembali. Berikut adalah set lembaran kerja yang digunakan untuk membina buku skrip. Ini pula adalah gambar-gambar ketika pelaksanaan aktiviti. Slot kedua, menggunakan tunjang kreativiti dan estetika yang bertajuk bakul buah-buahan. Di akhir pembelajaran, kanak-kanak diharapkan dapat menghasilkan karya kreatif melalui aktiviti menggambar, iaitu membuat replika bakul buah-buahan. Set induksi, mari menonton jenis buah-buahan. Langkah pertama, teka nama buah di dalam kotak. Langkah kedua, mewarnakan gambar buah-buahan. Langkah ketiga, membuat bakul buah-buahan menggunakan pinggan kertas dan juga gambar buah-buahan. Yang terakhir adalah penutup iaitu imbas kembali. Ini adalah antara lembaran kerja yang digunakan. Okey, ini pula adalah gambar-gambar aktiviti, gambar-gambar semasa pelaksanaan aktiviti. Slot yang ketiga bagi hari Rabu ialah tunjang sains dan teknologi matematik awal yang bertajuk Mari Menamakan Wang. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, diharapkan murid dapat menamakan wang shilling dan wang kertas. Okey, dimulai dengan set induksi, mari menonton, nama dan nilai wang serta gambarnya. Langkah pertama, teka dan cari nilai wang. Langkah kedua, tulis nama mata wang. Langkah ketiga, meneka nilai mata wang berdasarkan slide mata wang. Penutup, imbas kembali. Berikut adalah gambar-gambar mata wang yang digunakan. Ini pula adalah gambar semasa pelaksanaan aktiviti.
RPH bagi hari Jumaat bermula dengan SOP kehadiran, main bebas, perbualan awal, learning activity English language, rehat, kreativiti dan estetika, projek kita semula, tunjang komunikasi bahasa Melayu dan juga penutup. Bagi slot 1 iaitu tunjang komunikasi English language, the title is A Hungry Monkey. At the end of the lesson, pupils should be able to make a storyboard about a hungry monkey. The first lesson is introduction. Let's watch about what do you see in the picture? Banana tree, banana leaf, banana fruit, and monkey. Step 1 is try to guess. Step 3, make a storyboard a hungry monkey. Step 3 is storytelling times. Okay, when the student use a storyboard, they will make they will tell a story about a hungry monkey, such as this is a monkey. It was so hungry. It go here, go there, but never find any food. Suddenly, it saw a golden fruit. It jump and swing, goes up and down until pick a banana. So yummy. In the end, they will sing a song, a banana song. The last part is closure. Okay, this is the picture while the children making a storyboard of a hungry monkey. Slot kedua ialah tunjang kreativiti dan estetika, iaitu projek kita semula, jom bina pokok apple. Pada akhir pembelajaran, diharapkan murid dapat menzahirkan idea kreatif dengan membuat model pohon apple menggunakan botol mineral terpakai sebagai pasu. Set pertama menonton gambar-gambar gambar dan bahan yang akan digunakan. Set kedua meneka hiasan. Langkah 1 meneka hiasan pasu. Langkah kedua membina sepohon apple. Langkah ketiga membina model pokok apple dan juga penutup. Ini adalah di antara gambar-gambar semasa sesi pelaksanaan aktiviti dan ini pula adalah antara pelajar yang telah menyiapkan sepohon apple. Model sepohon apple. Slot ketiga pula ialah tunjang komunikasi bahasa Melayu, iaitu kenali pokok kelapa, di mana pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 6 kegunaan pokok kelapa. Yang pertama, mari menonton kegunaan pokok kelapa. Langkah 1, meneka nama objek berdasarkan gambar. Langkah kedua, membuat peta minda kegunaan pokok kelapa. Langkah ketiga, bercerita tentang kegunaan pokok kelapa dan juga penutup. Ini adalah antara gambar yang digunakan untuk membuat peta minda. Okay, gambar semasa pelaksanaan dan juga gambar murid yang telah dapat menyiapkan peta minda kegunaan pokok kelapa. Minggu ketiga ialah bertemakan sayur-sayuran yang bermula daripada 21 September 2020 hingga 25 September 2020. Ini adalah web umum, tema sayur-sayuran, sayur yang berbiji, dimakan mentah atau ulam, kaedah penanaman, jenis sayuran, sayur yang rosak, warna sayuran, cara menyimpan, sumber bekalan, rasa, bentuk dan khasiat, tempat membeli dan juga cara memasak. Ini adalah web aktiviti bagi tema sayur-sayuran.
Ini adalah RPH bagi hari Rabu, iaitu SOP kehadiran, main bebas, perbualan awal, pendidikan moral, rehat, tunjang sains dan teknologi, sains awal, matematik teras dan juga penutup. Slot pertama ialah slot pertama merupakan tunjang kerohanian sikap dan nilai pendidikan moral, iaitu yang bertajuk simulasi sandwich. Di akhir pembelajaran diharapkan murid dapat membuat sandwich sayuran. Set induksi ialah mari menonton. Apakah nama masakan ini? Langkah 1, meneka nama bahan. Langkah kedua, kanak-kanak membuat sandwich sendiri. Langkah ketiga, mari makan sandwich dan juga penutup. Ini adalah antara aktiviti yang dijalankan, iaitu membuat sandwich sendiri. Okey, ini pula mereka sedang berasa sandwich hasil buatan mereka. Slot kedua ialah tunjang sains dan teknologi sains awal yang bertajuk Marakas Kekacang. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, diharapkan murid dapat memerhati dan menamakan 2 daripada 4 jenis kekacang yang digunakan dan juga membuat marakas kekacang. Set induksi menonton lagu kekacang. Langkah pertama, meneka dan mencari nama kacang. Langkah kedua, menghias marakas dengan gambar sayur-sayuran. Langkah ketiga, mengisi kekacang ke dalam botol satu persatu mengikut jenis dan juga penutup. Ini adalah antara gambar-gambar yang digunakan untuk menghias botol marakas. Okey, jika dilihat di gambar ini, kanak-kanak sedang melekat gambar sayur-sayuran pada botol untuk perhiasan. Ini pula sedang mengisi kekacang ke dalam botol. Dan ini pula penghasilan alat muzik marakas. Slot ketiga ialah tunjang sains dan teknologi matematik awal, iaitu simulasi jual beli sayur. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, diharapkan murid dapat menggunakan wang dalam aktiviti ini semasa membuat simulasi jual beli sayur. Set induksi yang pertama ialah mari menonton, iaitu nama duit. Langkah pertama, meneka nama duit. Langkah kedua, bermain simulasi jual beli sayur. Langkah ketiga, menyebut nama dan harga sayur. Penutup, langkah terakhir. Okey, ini adalah peralatan yang digunakan, iaitu ada gambar buah dan juga harga. Ada gambar sayur dan juga harganya. Ini pula adalah simulasi kanak-kanak membeli sayur-sayuran menggunakan wang contoh yang dibekalkan oleh guru. Okey, pada aktiviti ini, saya menggunakan sayur-sayuran sebenar. Okey, boleh dilihat di sini menggunakan sayur-sayuran sebenar yang ada pada kad sayur dan harga ini. Ini juga adalah contoh kanak-kanak sedang membuat simulasi jual beli sayur. Salah seorang adalah penjual dan seorang pula adalah pembeli, mengikut kumpulan masing-masing. Ini pula adalah RPH. RPH hari Jumaat bermula dengan SOP kehadiran, main bebas, perbualan awal, learning activity English language, rehat, kreativiti dan estetika, komunikasi bahasa Melayu dan juga penutup. Slot pertama adalah, the first slot is tunjang komunikasi English language. The title is My Vegetable Pizza. At the end of the learning activity, hopefully, pupils should be able to make a pizza model, My Vegetable Pizza. The first lesson is introduction.
Let's sing about the pizza party. Step 1, try to guess the ingredients of topping pizza. Step 2, make a template of pizza dough. Buy a paper and paper plate. Step 3, topping pizza creativity. Okay, cut the topping pizza and paste on the top of the pizza by creativity. Okay, close your flashback. This is the worksheet the student used to about topping the pizza. Okay, this is the photo while they're making a topping of pizza. Slot kedua ialah tunjang kreativiti dan estetika yang bertajuk Sayo Tomato Saya. Di akhir PDP diharapkan murid dapat menghasilkan kreativiti tomato dengan mewarna menggunakan putih kapas dan warna air. Set induksi, mari menyanyi lagu sayur-sayuran. Langkah 1, mari menonton nama sayur-sayuran. Langkah kedua, jom mewarna tomato. Cara mewarnanya adalah menggunakan putih kapas dan juga warna air. Langkah ketiga, mengeja dan tulis tomato di bawah gambar tersebut. Penutup, imbas kembali. Ini adalah lembaran kerja gambar tomato. Okey, gambar semasa pelaksanaan. Murid sedang mewarna tomato dengan menggunakan putih kapas dan warna air. Okey, hasil aktiviti ini. Hasil tomato saya. Slot ketiga ialah tunjang komunikasi bahasa Melayu yang bertajuk Kisah Si Tomato. Pada akhir PDP, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 baris cerita berkaitan tomato. Set induksi, mari menonton Kisah Si Tomato. Langkah pertama, membaca cerita pendek berkaitan tomato. Langkah kedua, kreativiti sepohon tomato diwarnakan batang dan daun tetapi buahnya menggunakan cebisan kertas warna merah dan ditampal pada bahagian buah. Langkah ketiga adalah menulis cerita pendek yang telah dibaca. Penutup, imbas kembali. Ini adalah antara lembaran kerja yang digunakan. Okey, semasa pelaksanaan aktiviti. Okey, aktiviti yang telah dihasilkan. Minggu keempat ialah tema bunga yang bermula daripada 28 September 2020 hingga 2 Oktober 2020. Ini adalah web umum tema alam hidupan iaitu bunga. Dari aspek cara pembiakan, saiz bunga, keratan rentas bunga, nama bunga, jenis pokok bunga, bunga sebagai perhiasan, bunga juga sebagai perubatan dan juga lambang negara, ciri-ciri bunga, keperluan tumbesaran bunga, warna bunga dan juga kegunaannya. Ini adalah web aktiviti bagi tema bunga. RPH untuk hari Rabu bermula dengan SOP kehadiran, main bebas, perbualan awal, pendidikan moral iaitu projek, rehat, tunjang kreativiti dan estetika juga projek, matematik, teras dan penutup. Slot pertama adalah tunjang kerohanian sikap dan nilai, pendidikan moral yang bertajuk simulasi tanaman bunga. Pada akhir PDP, diharapkan murid dapat mengamalkan sikap rajin dalam melaksanakan tugasan iaitu menanam pokok bunga ros Jepun. Bagi set induksi, menonton cara menanam pokok bunga ros Jepun melalui keratan batang. Langkah pertama,
meneka nama bahan. Langkah kedua, menanam bunga. Dan langkah ketiga, mari menyanyi lagu Kebun Bungaku. Kemudian penutup, imbas kembali. Berikut adalah semasa aktiviti menanam bunga ros Jepun. Ini adalah hasilnya. Slot kedua, tunjang kreativiti dan estetika yang bertajuk Jom Buat Bunga Lavender. Pada akhir PDP, murid dapat menzahirkan idea kreatif bagi membuat kreativiti bunga lavender. Set induksi, mari menonton cara membuat bunga lavender. Langkah 1, jom teka bahan. Langkah kedua, jom buat bunga. Langkah ketiga, membuat jambangan bunga lavender dan juga penutup. Ini adalah antara gambar yang digunakan untuk membuat keratan bunga lavender. Okey, sedang menonton. Semasa pelaksanaan aktiviti, kanak-kanak sedang melilit kertas kertas pada batang straw untuk dijadikan bunga lavender. Seperti ini hasilnya. Dan ini juga hasilnya. Slot ketiga ialah tunjang sains dan teknologi matematik awal, iaitu olahan tambah bunga. Pada akhir PDP diharapkan murid dapat mengira dan menyelesaikan operasi olahan tambah antara dua kumpulan objek menggunakan gambar bunga dan lembaran kerja. Set induksi, mari menonton lagu olahan tambah. Langkah pertama, meneka bahan yang akan digunakan. Langkah kedua, mengira operasi tambah. Menggunakan set operasi tambah dan juga lembaran kerja. Langkah ketiga, mewarnakan bunga dan menyanyi lagu Mari Mengira. Penutup, imbas kembali. Ini adalah antara lembaran kerja yang digunakan. Ini pula adalah set inovasi olahan tambah tema bunga yang menggunakan mounting board, simbol tambah, juga kad-kad bunga. Okey, boleh dilihat di sini semasa aktiviti, kanak-kanak menggunakan set inovasi ini dan juga lembaran kerja. Ini pula adalah hasil lembaran kerja yang telah disiapkan. RPH bagi hari Jumaat bermula dengan SOP kehadiran, main bebas, perbualan awal, learning activity English language, rehat, kreativiti dan estetika, tunjang komunikasi bahasa Melayu dan juga yang terakhir ialah penutup. Slot pertama, tunjang komunikasi English language. The title is My Flower Storybook. At the end of the lesson, pupils should be able to copy familiar simple sentences to create a flower storybook. Okay, the first lesson is introduction. Let's sing a song Bunga Matahari. The first lesson is step 1, try to guess. Step 2, color the rose picture. Step 3, create a storybook. And the closure is flashback. Okay, this is the worksheet they use to create a storybook, the rose flower. Okay, in the storybook, they write a flower. This is a flower. This is a red flower. This is red rose flower. Slot kedua ialah tunjang kreativiti dan estetika yang bertajuk Jambangan Bunga Saya. Di akhir PDP, murid diharapkan dapat menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kitas semula iaitu jambangan bunga dengan menggunakan botol plastik dan kertas. Set induksi, mari menonton cara membuat jambangan bunga menggunakan botol kitas semula.
Langkah pertama, meneka isi di dalam kotak misteri. Langkah kedua, membuat pasu daripada botol plastik. Langkah ketiga, kanak-kanak menggunting template gambar bunga dan lekatkan di hujung guntingan botol plastik menjadi jambangan bunga. Penutup imbas kembali. Ini adalah set inovasi jambangan bunga daripada botol mineral dan juga gambar bunga, gam, akhirnya menjadi sebuah jambangan pasu bunga. Seperti ini. Ini pula semasa pelaksanaan aktiviti. Slot ketiga, tunjang komunikasi bahasa Melayu yang bertajuk Cantiknya Bunga. Pada akhir PDP, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 1 baris ayat iaitu ini bunga daripada 2 baris ayat. Set induksi, mari menonton. Langkah pertama, mari baca dan menulis. Ini bunga-bunga yang cantik. Langkah kedua, kreativiti si bunga cantik. Okey, murid akan mewarnakan pasu dan juga batang dan daun. Juga rama-rama. Bagi kelopak bunga ini, murid akan mengoyak dan mengentil tisu membentuk bulatan dan tampal di kelopak bunga ini. Langkah ketiga, menulis cerita pendek iaitu ini bunga yang cantik. Kemudian penutup imbas kembali. Ini adalah contoh lembaran kerja yang digunakan. Ini pula adalah gambar hasil kerja yang telah disiapkan oleh kanak-kanak. Minggu kelima ialah tema haiwan jinak bermula daripada 5 Oktober 2020 hingga 9 Oktober 2020. Web umum tema haiwan jinak ialah bertemakan haiwan peliharaan, jenis-jenis nama haiwan, sumber kegunaan haiwan, hasil dan faedah, fizikal haiwan, makanan haiwan, habitat, cara membiak, pergerakan dan juga bunyi haiwan. Ini adalah web aktiviti bagi tema haiwan jinak. Untuk RPH hari Rabu, bermula dengan SOP kehadiran, main bebas, perbualan awal, pendidikan moral, rehat, tunjang kreativiti dan estetika, projek, matematik dan juga penutup. Slot 1 haiwan jinak ialah tunjang kerohanian, sikap dan nilai, pendidikan moral yang bertajuk Jom Kenali Ayam. Pada akhir PDP, diharapkan murid dapat melaksanakan sikap rajin ataupun mengamalkan sikap rajin dalam melaksanakan tugasan dengan menamakan dan menulis bahagian anggota badan ayam. Set induksi, mari menonton iaitu dan juga menari lagu Cheeky Dance. Langkah pertama, teka nama bahan, gambar haiwan dan juga bahagian anggota badan haiwan. Langkah kedua, teka dan tulis bahagian badan haiwan. Langkah ketiga, mewarna gambar haiwan dan menari lagu Cheeky Dance. Penutup imbas kembali. Ini adalah set lembaran kerja yang digunakan. Ini adalah set inovasi suai padan anggota badan. Okey, pelaksanaan aktiviti hasil kerja yang telah disiapkan. Slot kedua, tunjang kreativiti dan estetika yang bertajuk Si Arnab Comel. Pada akhir PDP, murid dapat menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kitas semula iaitu botol mineral plastik untuk menjadi pasu arnab comel. Set induksi, mari menonton pasu arnab comel. Langkah pertama, meneka bahan yang digunakan. Langkah kedua, membuat pasu arnab comel dengan menggunakan kapas,
Botol plastik tu dah dipotong. Kemudian menggunakan kapas gentil dan tampal di bahagian bekas botol plastik itu membentuk bulu-bulu arnab. Dan juga tampalkan mata di bahagian hadapan di bawah telinga arnab. Langkah ketiga, menyanyi lagu arnab. Penutup, imbas kembali. Set inovasi projek si arnab comel. Bahan yang digunakan. Ini antara hasil kerja yang telah dihasilkan oleh kanak-kanak projek si arnab comel. Ini juga antara hasil kerja yang telah dihasilkan oleh kanak-kanak. Slot ketiga ialah tunjang sains dan teknologi matematik awal bertajuk olahan tambah rama-rama. Pada akhir sesi PDP, diharapkan murid dapat menyatakan hasil tambah antara dua kumpulan objek menggunakan set olahan tambah rama-rama dan lembaran kerja. Yang pertama, set induksi. Mari menonton lagu olahan tambah. Langkah pertama, teka bahan yang akan digunakan. Langkah kedua, mengira operasi tambah menggunakan set inovasi operasi tambah dan juga lembaran kerja. Langkah ketiga, mewarnakan gambar rama-rama. Penutup, imbas kembali. Ini adalah lembaran kerja yang digunakan. Set inovasi olahan tambah rama-rama, mounting board, olahan tambah, gambar rama-rama. Ini adalah antara cara penggunaannya. Kanak-kanak sedang menggunakan set inovasi olahan tambah dan juga lembaran kerja. Hasil kerja yang telah disiapkan. Ini pula adalah RPH hari Jumaat bertemakan haiwan jinak. Bermula dengan SOP kehadiran, main bebas, perbualan awal, learning activity English language, rehat, kreativiti dan estetika, tunjang komunikasi bahasa Melayu dan juga penutup. Slot pertama, tunjang komunikasi English language. The title is My Pet. At the end of the lesson, pupils should be able to read a simple sentences such as, I have a cat. Introduction, let's guess the name of the animal, of the tame animal. Step 1, try to guess. Step 2, read the sentences such as, I have a cat, I have a dog, I have a rabbit, I have a turtle, I have a bird, and the last one, if I have a hamster. Step 3, recognize the term animal and circle it. Such as the first row is I have a cat, so pupil must recognize which one is cat and circle it. Closure, flashback. This is the worksheet. Well, activity. It done. The activity. Okay, done. Slot kedua ialah tunjang kreativiti dan estetika yang bertajuk Ikan Kesayanganku. Pada akhir PDP, diharapkan murid dapat menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kita semula, iaitu sisik ikan menggunakan majalah terpakai. Set induksi. Mari menonton haiwan jinak. Langkah pertama, teka kotak misteri. Langkah kedua, membuat kreativiti ikan, iaitu mewarnakan sekeliling badan ikan. Kemudian untuk bahagian sisik, murid gunting majalah terpakai secara membulat, lipat dua, tampal di bahagian sisik ikan. Langkah ketiga, menyanyi lagu Ikan Kekek Mak Iloi Iloi. Yang terakhir ialah penutup. Imbas kembali. Ini adalah lembaran kerja yang digunakan. Semasa aktiviti. Ini adalah hasilnya. Ini juga adalah hasilnya.
Slot ketiga ialah tunjang komunikasi bahasa Melayu yang bertajuk Haiwan Kesayanganku. Di akhir PDP diharapkan murid dapat menulis kurang-kurangnya 2 daripada 4 perkataan haiwan jinak, iaitu ayam, kucing, lembu dan ikan. Set induksi menamakan haiwan jinak. Langkah pertama, bermain teka dan padan. Langkah kedua, tampal dan tulis. Langkah ketiga, jom baca. Ayam, kucing, lembu, ikan. Dan juga penutup, imbas kembali. Ini adalah lembaran kerja yang digunakan. Ini juga adalah gambar-gambar haiwan yang digunakan. Minggu ke-6 ialah bertemakan serangga. Ini adalah minggu yang terakhir praktikal fasa 1. Bermula daripada 12 Oktober 2020 hingga 16 Oktober 2020. Web umum bagi alam hidupan serangga iaitu jenis-jenis serangga, ciri-ciri, kegunaan, penyakit yang dibawa oleh serangga, pergerakan, perosak, habitat, makanan, jenis-jenis serangga yang bersayap atau tidak bersayap dan juga kitaran hidup serangga. Ini adalah web aktiviti bagi tema serangga. RPH pada hari Rabu bermula dengan SOP kehadiran, main bebas, perbualan awal, pendidikan moral, projek, rehat, tunjang kreativiti dan estetika juga projek, matematik teras dan juga penutup. Slot pertama ialah tunjang kerohanian sikap dan nilai pendidikan moral yang bertajuk Kitaran Hidup Rama-Rama. Pada akhir PDP diharapkan murid dapat mengamalkan sikap rajin dalam melaksanakan tugasan dengan membuat kitaran hidup rama-rama. Set induksi menonton kitaran hidup rama-rama. Langkah 1, meneka bahan yang akan digunakan. Langkah kedua, membuat ataupun menghasilkan kitaran hidup rama-rama menggunakan bahan yang diberikan. Langkah ketiga, menulis perkataan kitaran hidup rama-rama iaitu telur, belun cas, kepompong dan rama-rama. Penutup, yang terakhir adalah penutup. Ini adalah lembaran kerja yang digunakan ataupun bahan yang digunakan. Slot kedua ialah tunjang kreativiti dan estetika yang bertajuk Taman Rama-Rama. Pada akhir PDP diharapkan murid dapat menghasilkan karya kreatif dengan menggunakan bahan kita semula iaitu kotak menjadi diorama Taman Rama-Rama. Set induksi, mari menonton cara membuat diorama Taman Rama-Rama. Langkah pertama, meneka bahan. Langkah kedua, membuat diorama Taman Rama-Rama menggunakan bahan iaitu kotak, kertas berwarna hijau dan biru sebagai dinding bahagian belakang kotak di bahagian dalam, rama-rama, bunga dan juga rumput sebagai pagar dan juga tali. Langkah ketiga, menyanyi lagu Ulat Kepompong. Penutupnya ialah imbas kembali. Ini adalah antara lembaran kerja yang digunakan. Ini adalah hasil diorama Taman Rama-Rama. Ini juga hasil diorama. Dan ini juga adalah hasil diorama Taman Rama-Rama. Slot ketiga. Slot ketiga ialah tunjang sains dan teknologi matematik awal bertajuk olahan tolak pepatung. Pada akhir PDP diharapkan murid dapat menyatakan hasil tolak dengan mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki menggunakan set olahan tolak pepatung dan lembaran kerja. Langkah set induksi yang pertama, menonton video tentang operasi tolak. Langkah pertama, meneka bahan yang akan digunakan. Langkah kedua, mengira operasi tolak menggunakan set olahan tolak
dan juga lembaran kerja. Langkah ketiga, mewarnakan gambar pepatung. Penutup, imbas kembali. Inilah lembaran kerja yang digunakan. RPH pada hari Jumaat bermula dengan SOP kehadiran, main bebas, perbualan awal, learning activity English language, rehat, kreativiti dan estetika, tunjang komunikasi bahasa Melayu dan juga penutup. Slot pertama, tunjang komunikasi English language. The title is My Flap Butterflies Book. At the end of the lesson, pupils should be able to copy familiar simple sentences to create a flap book. Introduction, let's singing. Kisah si beluncas, Caterpillar and Butterfly. Step 1, try to guess. Step 2, color the butterfly picture. Step 3, create a flap book. Okay, paste the butterfly picture and then write a butterfly. I like butterfly. A colourful butterfly in 3 columns but in 1 paper. Closure, flashback. Okay, this is the example of a flap book. Slot kedua, tunjang kreativiti dan estetika, bertajuk Kreativiti si Rama-Rama. Pada akhir PDP, diharapkan murid dapat menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kitas semula dengan menggunakan sekurang-kurangnya kelongsong tisu dan bahan lain untuk membuat rama-rama. Set induksi, mari menonton cara menggunakan bahan kitas semula ini. Langkah pertama, teka kotak misteri. Langkah kedua, membuat kreativiti si rama-rama menggunakan kelongsong tisu sebagai bahan utama. Kemudian penutup. Ini adalah template untuk bahagian badan rama-rama dan juga sayapnya. Slot ketiga ialah tunjang komunikasi bahasa Melayu yang bertajuk Cantiknya si Rama-Rama. Pada akhir PDP, kanak-kanak dapat sekurang-kurangnya menulis 1 baris iaitu ini rama-rama. Set induksi, menonton cara membuat stem rama-rama. Langkah pertama, membaca 2 ayat berkaitan rama-rama. Langkah kedua, membuat stem rama-rama iaitu menampal anggota badan, menampal sayap rama-rama, template rama-rama, gulung kertas untuk menjadi bahagian badan rama-rama dan juga tampalkan perhiasan di sekeliling rama-rama. Langkah ketiga, menulis cerita di bawah hasil kerja ini. Tuliskan cerita, ini rama-rama, rama-rama yang cantik. Penutup, imbas kembali. Sekian, terima kasih.